المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia tuan pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, rahmat dan izinnya dapat kita bertemu tengah hari ini, petang ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah pada kesempatan ini saya berhajat untuk kita sama-sama berkongsi akan apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari yang juga dia nukilkan daripada ulama, iaitu berkaitan dengan rahsia puasa. Mandangkan kita lagi seminggu lebih lagi untuk kita menjalani ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan kita ada sedikit persediaan untuk kita melalui bulan Ramadan itu, dan mudah-mudahan dengan bila kita ada persediaan, mudah-mudahan ibadah puasa kita itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ibadah yang diwajibkan kepada kita selalu kita dengar firman Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu suruhan Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah kata diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana, sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu. Jadi bukan baru kewajipan puasa ini, malah dah lama dah kewajipan itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di akhir ayat, Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah sebut mudah-mudahan, mudah-mudahan, memberi maksud bahawa ada yang tidak sampai darjat takwa itu dengan melalui puasa Ramadan. Ada yang tak capai. Sebab Allah sebut mudah-mudahan. Allah tak sebut di dalam awal surah Al-Baqarah orang yang percaya kepada yang gaib, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab-kitab, orang yang dirikan solat, orang yang infakkan harta dia di jalan Allah, dan orang yang yakin dengan hari akhirat. Allah kata wa ulaika humul muflihun, mereka ini orang yang berjaya. Yang kata ahli tafsir, mereka ini tetap berjaya. Tapi dalam masalah puasa ni Allah tak kata gitu. Sebaliknya Allah kata la'allakum, mudah-mudahan. Maknanya ada cara-cara untuk kita memastikan kita ni mendapat takwa setelah mana kita lalui sebulan puasa di bulan Ramadan. Baik. Jadi kita kongsi sama-sama insya-Allah. Saya petik daripada kitab Bahrul Mazi, kitab karangan Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari, yang mana tak asing lagi seorang ulama Nusantara ini, tak asing lagi bagi orang yang dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana katanya di dalam kitab itu, iaitu kata ulama daripada Syekh
Idris Abdul Rauf, dia kata ulama, rahsia puasa itu ada 7. Dia kata ulama, dia ni ulama muktabar hebat dah. Tapi dalam kitab itu dia kata ulama, maknanya dia petik kata ulama dalam menyatakan ataupun memberi penjelasan berkaitan dengan rahsia puasa itu. Yang mana katanya, kata ulama, rahsia puasa itu ada 7. Yang pertamanya ialah sedikit makan dan minum. Sedikit makan dan minum. Itu rahsia puasa. Tanda kejayaan seseorang berpuasa itu antaranya ialah bila sedikit makan dan minum. Bagaimana kita ingat balik yang kita yang tahun lepas? Tak? Yang lepas, puasa yang lepas. Bagaimana makan kita? Sahur kita bagaimana? Berbuka kita bagaimana? Dan selepas tarawih itu bagaimana pula? Bagaimana keadaan itu? Sedangkan yang disebut oleh ulama antara rahsia puasa iaitu yang menjaminkan kesempurnaan puasa itu adalah sedikit makan dan minum. Dan kemudian bagaimana hari-hari yang lain pula? Sebenarnya kalau nak tengok puasa kita yang lepas itu, dia sempurna ataupun tidak, sebenarnya dia tengok hari-hari lain. Dia tengok hari-hari lain. Hari-hari selepas mana bulan Ramadan itu. Adakah hari-hari yang lain itu kita dalam keadaan yang ada perubahan? Biasa kita makan, biasalah orang makan harian ni 6 kali makan, 7 kali. Itu kalau ikut bertempoh, berwaktu. Kalau ada yang tak berwaktu, tak kira lah. Makan. Kan? Jadi antara Ramadan yang lepas itu, ni nak sampai dah Ramadan yang akan datang ini, bagaimana cara makan kita? Minimum atau maksimum? Itu kena persoalkan diri kita. Kita makan minimum atau maksimum? Yang kita disuruh makan minimum, meminimumkan apa yang masuk ke dalam perut kita, bukan memaksimumkan. Dia nampak memang sikit makan, nampak macam sikit je makan bulan Ramadan. Kenapa? Kerana sahur, kemudian berbuka. Pagi sebelum subuh dan bertemu balik dengan maghrib. Tu kira sikit makan. Sebab apa? Sebab jangka masa itu lama ataupun berlapar itu panjang. Walhal dengan keadaan makan sahur itu begitu banyak, kemudian berbuka juga begitu banyak, dalam keadaan yang seolah-olah nak qada balik makanan untuk tengah hari, untuk petang, seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu. Jadi bila kalau makan kenyang itu, maka dia akan jadi penat. Semua orang akan jadi penat bila makan kenyang. Bila penat, dia akan terganggu ibadah. Bila terganggu ibadah, maka dia akan hilang ruh puasa. Ruh puasa akan hilang. Sebab tu kadang-kadang orang tak hirau. Bulan Ramadan pun tak hirau kepada fakir miskin. Bulan Ramadan pun tak hirau kepada anak yatim. Bulan Ramadan pun tak hirau kepada orang yang dalam keadaan tak makan, tak minum, orang yang berlapar. Dia tak hirau. Sebab apa? Sebab ruh Ramadan dia itu tak ada. Hilang. Ruh Ramadan itu hilang, melepas dengan begitu sahaja. Lantaran dalam keadaan dia makan dan minum sehingga kenyang. Itu yang pertama kata ulama. Iaitu dengan keadaan sedikit makan, dan dia kata apa? Cara nak sedikit makan dan minum itu dengan melihat sesuatu, jangan melihat dengan kelazatan. Melihat sesuatu, jangan melihat dengan kelazatan. Kalau kita lihat lazat, memang kita akan teringin nak makan. Bila kita teringin nak makan, kita akan beli.
Sebab tu kalau pergi bazar Ramadan, dia itu teringin yang ni, teringin yang ini, teringin yang ini, teringin, beli semua. Maka kata ulama, dia kata apa dia? Kurangkan. Dia tak kata putuskan terus. Kalau putuskan terus, tak ada lazat nak makan apa. Dia kata kurangkan. Kurangkan masuk ke dalam, tengok itu kelazat. Tengok ini lazat. Tengok ini lazat. Dia kata begitu. Untuk kita mencapai rahsia yang pertama, iaitu mengurangkan kita makan dan minum. Yang dia didik sebulan itu, didik. Kemudian lepas bulan Ramadan itu, nescaya kalau kita terdidik, nescaya kita makan secara minimum sahaja, bukan maksimum. Baik. Maka sebab itu dia kata, kalau berjaya begitu, maka suburlah ruh Ramadan itu dalam setiap orang. Subur ruh Ramadan itu dalam setiap diri orang. Baik. Ramai yang tak ada ruh Ramadan lagi. Kenapa? Kita lihat di masjid, kehadiran di masjid untuk solat fardu. Ramai lagi, masih ramai lagi yang hilang ruh Ramadan. Kalau nescaya, kalau semua orang ada ruh itu, nescaya dia akan jaga solat fardu berjemaah dan dia akan hadir solat tarawih itu, tak kira awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, tak kira. Dia akan hadir keseluruhan. Tapi oleh kerana ruh tak ada, maka dia pilih. Dia rasa awal dia, dan dia rasa akhir dia terasa. Tengah itu kosong. Ini ruh dia hilang sebenarnya. Itu kita kena ambil. Kita kena capai. Sebab dia kata apa dia? Kata ulama, bila ruh ada, maka dia capai tahap ikhlas beribadah, maka dia nak beribadah. Ini kita kena tengok di dalam bulan Ramadan yang kita lalui sebelum ini dan yang kita akan hadapi. Yang mana yang kita akan hadapi ini, jika umur kita sampai, maka sesungguhnya Allah bagi peluang kepada kita untuk memperbaiki yang lepas. Jangan lepaskan peluang. Baik. Kemudian yang kedua, ruh dia kata rahsia Ramadan ini iaitu seseorang itu dalam keadaan sifat dia, perangai dia seperti orang yang percaya penuh kepada Allah. Sifat dia dalam keadaan orang yang penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata ulama, dengan keadaan dia akan sucikan segala keinginan nafsu. Dia akan sucikan segala keinginan nafsu itu, dia akan lemahkan. Sebab puasa kan melemahkan nafsu. Puasa melemahkan nafsu. Kalau bulan puasa juga nafsu tak lemah, tercapai tak? Sedangkan Nabi kata puasa itu melemahkan nafsu. Bukannya lemah menghabiskan, tak. Melemahkan dengan keadaan daripada nak melakukan sesuatu yang nafsu suruh itu. Jadi adakah terdidik kita dengan puasa itu? Nafsu kita itu bagaimana? Kalau nafsu kita sama, nescaya tak terdidik. Jika nafsu kita ada perubahan, maka itulah dia terdidiknya dengan puasa itu. Tapi hakikatnya bukan silap puasa itu, kerana Nabi dah beritahu kan, dengan keadaan puasa itu boleh mengurangkan, melemahkan nafsu itu. Baik. Lepas tu dia sebut yang kedua, berperangai seperti orang percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dia suruh dia buat, segala apa yang dia larang dia tinggal. Sebab dia puasa ni, bulan Ramadan ini lain. Kita nampak dah bulan tarbiyah itu. Sebab bila seseorang nak lakukan kesalahan, dia akan kata, bulan puasa ni. Dia akan kata gitu. Dia akan kata bulan puasa. Bila masuknya Ramadan, dia akan kata gitu. Bulan puasa ni tak boleh buat begini. Walau benda itu dia dah biasa buat. Dia biasa buat. Tapi oleh kerana bulan Ramadan, dia tahu adanya dalam diri dia itu mendidik. Ada dalam diri dia. Dan dia faham bulan puasa itu adalah bulan mendidik. Dengan dia kata tak boleh buat, Ramadan ni. Dia ada. Walaupun sikit. Jadi dalam keadaan demikianlah, yang mana bila ada itu, maka sepatutnya dia faham
pendidikan itu secara menyeluruh, bukannya sikit-sikit sahaja. Itu tanda bulan puasa adalah, bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik. Jadi kita kena berada sebenarnya orang percaya penuh kepada Allah. Setiap amalan kita buat, yang wajib dah tentu, yang sunat kita buat mengikut kemampuan kita. Yang dilarang sama sekali kena tinggal. Sama sekali kena tinggal. Maka dia didik kita lakukan suruhan dan tinggalkan larangan. Dan orang akan rasa terikat begitu panjang. Bermula daripada subuh sampai ke maghrib. Begitu panjang kita berada dalam ibadah ni. Panjang ni. Mana ada ibadah lain yang begitu panjang? Tak ada. Kita solat berapa minit je? Kita solat berapa minit je? 5 hingga 10 minit kita solat. Habis waktu tu, habis. Selesailah kita. Dengan keadaan tak rasa dah berada dalam ibadah. Maka boleh buat itu, boleh buat ini. Bila masuk Ramadan, kita berada dalam ibadah daripada awal, sebelum subuh itu, masuk subuh itu, sampailah kepada maghrib. Panjang tu. Sebab itulah, ada dalam diri seorang itu, dia kata apa dia? Tak boleh buat ni, aku puasa. Kerana menunjukkan apa dia? Aku dalam ibadah. Menunjukkan aku dalam ibadah ni. Tak boleh aku buat gitu gini. Kerana aku dalam ibadah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sedar tak sedar sahaja sebenarnya diri dia dah ada pendidikan. Cuma tidak dipanjangkan sehingga ke bulan-bulan yang lain. Itu baik. Kemudian yang ketiga, dia kata apa dia? Yang ketiga, rahsia puasa ialah sabar. Sabar di dalam melakukan perkara keji. Maknanya apa dia? Benda keji, sabar, jangan buat. Bukan kata suruh buat benda keji dia. Benda keji mari depan dia, kawan dia ajak untuk buat perkara keji, dia sabar. Sabar dengan apa? Menahan diri daripada melakukannya. Sebab kita ni sabar. Sabar dalam melakukan suruhan, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada sabar. Sabar buat. Kita datang solat berjemaah, kita sabar tu. Sabar meninggalkan macam-macam. Kemudian sabar daripada melakukan kemungkaran. Kita sabar. Sebab itu yang ketiga ni dia sebut sabar dan tetap hati daripada melakukan perkara keji. Jangan buat perkara keji. Ini rahsia puasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau buat perkara keji, apa yang akan jadi pada ibadah puasa kita itu? Sayang tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada subuh sampai ke maghrib, tengok-tengok kosong. Sayang. Nabi kata berapa ramai yang orang yang berpuasa ini yang dia dapat hanya lapar dan dahaga sahaja. Maka setiap mana perkara keji itu kita kena sabar. Sabar menahan diri daripada melakukan perkara itu. Baik. Kemudian yang keempat, puasa ini juga dalam keadaan memberikan kita ni ingat kepada hamba yang lemah dan hina. Kita ingat kepada hamba yang lemah. Berapa ramai orang yang lemah di kalangan kita. Berapa ramai orang yang hina di kalangan kita. Maka puasa mendidik juga. Mendidik supaya kita ingat kepada mereka. Insan yang lemah. Kenapa? Kita rasa lemah bila kita tak makan. Kita rasa lemah. Bila kita tak makan, kita rasa lemah. Maka kita tahu, ini perasaan orang yang lemah. Kita tak minum, kita rasa lemah juga. Kita tak minum, kita rasa lemah juga. Maka kita pun rasa juga, begini orang yang lemah. Tak boleh buat itu, payah nak buat itu, payah nak buat ini, memerlukan pertolongan kalau lemah. Maka kita ingat kepada insan yang lemah. Yang secara automatiknya, dengan keadaan bila kita ingat, maka kita akan lahir sifat untuk membantu. Ini banyak sebenarnya rahsia-rahsia puasa ini. Kalau kita tak ingat, maka tak akan datang perasaan untuk membantu. Tak akan hadir perasaan untuk membantu itu. Maka kita kena ingat
golongan yang lemah. Ini kata ulama. Nah, ini kata ulama. Baik. Yang kelimanya iaitu dia kata apa dia? Dalam puasa kena memelihara diri daripada melakukan dosa. Kena pelihara betul-betul. Kena pelihara betul-betul. Sama ada dosa kecil sekalipun, kena pelihara diri. Dalam bulan Ramadan itu. Pelihara diri betul-betul daripada melakukan dosa. Bagaimana kalau kita lihat dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia sebut apa dia? Iaitu kalau kita berada di kalangan rakan 2-3 orang bercakap benda yang mendatangkan dosa, mana kita dengar je, kita dengar pun jadi bersubahat juga. Sebab kalau kita tinggal, kawan kita itu tak akan cakap. Dia tak akan cakap seorang-seorang duk cerita hal kawan ni, hal orang ni, seorang-seorang dia tak. Dia akan cerita bila dengar. Bila kita berada di situ dan kita tidak bertindak meninggalkan dia, maka kita dikira sama juga. Kerana apa? Kerana kitalah membuatkan dia tu cakap. Maka itu sebab tu dia kata bila berlaku begitu, maka kena lari. Kena tinggalkan. Tinggalkan rakan kita itu duduk seorang diri. Bila duduk seorang diri, katanya duduk teringat lagi ni. Duduk teringat apa yang kawan cakap itu. Duduk teringat apa yang kawan cakap itu. Dan boleh menyebabkan kita rasa ni membuat-buat nak cerita orang lain ni. Maka kata ulama, iaitu dia kata hendaklah kita tidur. Sampai tahu tu? Tak. Tidur. Tak payah, jangan membiarkan diri itu nak melakukan perkara yang demikian. Sampai ke situ disuruh jaganya supaya kita tidak melakukan sebarang kesalahan. Maka di bulan Ramadan lagi-lagilah. Di bulan Ramadan bila berlaku perkara demikian, maka kita asingkan diri, kita duduk seorang diri. Daripada kita mendengar perkara-perkara yang demikian. Sama jugalah dengan keadaan aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jangan libatkan diri dengan memviralkan benda yang tak pasti. Tak payah. Ini lagi besar cabaran dia ini. Lagi besar cabaran di bulan Ramadan ini. Sebab senang nak viralkan. Benda tak pasti. Viral sana, viral sini. Masuk grup sana, masuk grup sini. Berapa ramai orang yang dapat daripada kita. Kemudian sebar lagi kepada orang lain. Macam mana keadaan. Sedangkan kita berpuasa, kena jaga. Hari ini bukan setakat jaga lidah, malah jaga jari. Hari ini bukan setakat jaga lidah, jaga jari. Daripada kita menyebarkan benda-benda yang tidak pasti. Baik, yang keenam, puasa ini menyedarkan orang kaya supaya menolong orang yang fakir. Puasa menyedarkan orang kaya, supaya menolong orang yang fakir. Ni orang yang kita ada, maka kita bantu kepada orang yang memerlukan. Itu ada di dalam rahsia puasa itu. Kita nak pastikan ruh puasa kita ada, maka kita ada perasaan yang demikian. Dan kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dia kata apa dia? Puasa ini akan menerangkan hati dan menajamkan fikiran. Dia akan terang hati, dia akan tajamkan fikiran, dan dia akan mencergaskan badan kita sebenarnya puasa ini. Dengan keadaan kita kena jaga tadilah perkara-perkara yang dijelaskan berkaitan dengan rahsia puasa itu. Baik, hadis Nabi yang bermaksud barang siapa berlapar, besarlah fikirnya dan teranglah hatinya. Nabi dah beritahu dah. Siapa yang berlapar, maka pemikiran dia ini luas. Dan teranglah hatinya. Bila terang hati, fikiran luaslah. Dan satu lagi pesan Luqmanul Hakim kepada anak dia berkaitan dengan akibat. Akibat jika seorang itu kenyang. Kata Luqmanul Hakim, yang pertama sekali akan menyebabkan
fikiran dia gelap, tak boleh nak mikir apa dah jika kenyang. Kita pun pernah rasai kan, bila kenyang macam mana, tak boleh nak mikir dah. Kata Luqmanul Hakim, akibat dia orang yang kenyang ini, yang pertama ialah gelap pemikiran dia, tak boleh mikir apa dah. Dan kemudian pekak pada hikmah. Orang cakap dengan bijaksana pun dia tak boleh dengar dah, sebab dia kenyang. Macam ular sawa kenyang macam mana tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Orang pergi kat dia pun dia tak buat apa dah, diam begitu je. Dan kemudian yang terakhir dia kata apa je, malas beribadah. Dah malas, kita makan kenyang, berbuka makan itu makan ini, lala tak boleh nak salat tarawih. Sayang tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat yang wajib itu mungkin mampu buat kerana 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Tapi nak ikut tarawih yang sunat itu, walaupun sunat, tetapi pahala dia seperti mana yang wajib, dan besar pahala dia, dan hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti setakat itulah, memandangkan ada pengumuman daripada pihak pengurusi masjid. Jadi saya berhenti setakat itulah untuk tazkirah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menyempurnakan puasa kita dengan sebaiknya, dengan kita melaksanakan ataupun ada kita berjaya dalam keadaan yang melaksanakan rahsia Ramadan tadi, yang ada 7 tadi. Jadi mudah-mudahan puasa Ramadan kita pada tahun ini sempurna, dan diterima segalanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyedarkan kita sehinggakanlah kepada bulan Ramadan yang akan datang, yang tahun akan datang balik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.